Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid RHTV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina, seluruh Asia. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul, let's go. Come on, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. Hari ni aku nak bagi aku punya reaction, respon, review, bla 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 lah, berkenaan dengan isu yang tengah hangat sekarang ni lah. Bukan Viucin dengan Mira, tapi ini isu berkenaan dengan Datuk Hatan. Kemanakah hatimu kala aku? Tu dia. Tapi aku tak nak ulas lah isu tu, siapa betul, siapa salah. Sebab kita tengok kenyataan-kenyataan yang keluar pun, ada yang cakap Datuk Hatan tu tak tahu live, yang Datuk Hatan cakap wartawan perlu buat research. Lepas tu ada pula Esro Awani bagi tahu yang dorang dah bagi briefing macam-macam lah. Jadi sampai kesudah pun isu ni takkan habis. Cuma yang aku nak share dekat korang, aku adalah tanya benda ni dekat kawan aku yang merupakan seorang pembaca berita. Aku tak boleh ceritalah siapa dia. So dia cakap dekat sini, wartawan ni dia ada pengkhususan bidang. Dia tak adalah wartawan tu dia tahu semua benda. Dia ada wartawan yang ambil tahu ataupun pakar dalam bidang hiburan, berita semasa, isu dunia dan sebagainya. Dan untuk yang pembaca berita Awani tu, kemungkinan yang hiburan ni bukan dia punya forte lah. Dan kebiasaannya kalau ada benda-benda yang rancangan berita apa semua macam ni, dia ada producer ataupun penerbit. Dan penerbit ni lah yang akan decide lah, okay, hari ni kita akan interview ni, hari ni kita akan interview ni. Jadi ini adalah soalan dia. Mungkin dari segi pihak producer dia tak brief habis-habis dekat pembaca berita ni, yang kemungkinan dia ni tahu umum sahaja berkenaan dengan arwah Mail Ekspedisi. Dan pendapat pembaca berita ni juga sepatutnya lah Datuk Hatan ni dia tak boleh melenting lah, sebab dah lah benda tu benda yang live dan soalan tu pula ditanya secara rawak, random je. Jadi kalaulah Datuk Hatan ni kemungkinan dia tak ada mood ke nak keluar TV, dia boleh je bagi tahu awal-awal, okey aku tak ada mood ni, aku baru bangun tidur ni, jadi tak payahlah interview aku, kau boleh interview orang lain juga. Sebab takut-takut jadi macam ni lah Datuk Hatan dikecam oleh netizen, dia pun dapat malu. Dan kita takut juga yang Datuk Hatan ni akan di-ban oleh semua media-media yang arus perdana dekat Malaysia ni. Kita takut yang tu pula yang terjadi dekat Hatan, sebab Datuk Hatan ni adalah penghibur, dia seorang artis, jadi dia punya connection dengan media ni perlu ada lah. Itu pendapat pembaca berita tu secara umum je, dia pun tak cakap siapa betul, siapa yang salah. Pengalaman aku sendirilah, aku pun pernah juga keluar di interview oleh TV3 dengan berita bernama. Kalau dekat radio, aku pernah keluar dekat Radio Era, dekat Radio Zayan. Memang sebelum dorang call aku, memang dorang akan bagi briefing dulu. Kalau benda tu akan keluar secara live, kemungkinan sehari sebelum tu dorang akan call aku dulu. Okey, ni Encik Rais ataupun Kapten, kita nak interview ni, jadi ini soalan-soalan yang akan dikeluarkan. Jadi kalau ada soalan yang rasa tak sesuai untuk kita tanya, bolehlah Kapten bagi tahu supaya kita boleh tukar soalan dan Kapten boleh juga prepare jawapan-jawapan dia lah. Dan macam contohnya ada sekali tu, benda ni dah lama lah, aku di interview ataupun aku di call secara mengejut oleh Radio Era. Dia nak ke udara pada pukul 9, lebih kurang 8.30 macam tu dia akan call lebih awal
So dia akan beritahu, okey, kita call ni sebab ni, sebab ni, sebab ni, dan inilah soalan-soalan yang akan ditanya. Dan sebelum ke udara tu pun, dia akan call dulu, pihak producer akan call dan dia akan hold dulu sebelum keluar dekat live. Dia tak adalah macam zaman-zaman dulu tiba-tiba time live tu baru orang call, siap kau boleh dengar bunyi dia punya caller ringtone, tut tut kek, dia angkat. Tak ada. Dia akan call awal, lepas tu pihak producer akan 3 2 1, okey, kau boleh keluar live. Baru dia akan live. Jadi ada masa. Okey, sedikit kalau macam ada masalah ke, dia tak bersedia ke, boleh settle lah sebelum mungkin 5 minit 10 minit sebelum dia ke udara live tu. Benda ni isu yang tak ada benda lah guys. Netizen Malaysia ada banyak lagi isu-isu penting yang kita boleh bring forward, yang kita boleh nak melirik. Contohnya sekarang ni berkenaan dengan isu suhu yang agak panas. Kita tengok dah ada yang meninggal dunia dekat Keluang, apa tu kan, budak umur 12 tahun tu kan, pasal heat stroke, anak-anak sekolah. Kita lagi pentingkan yang tu lah. Dan aku rasa banyak lagi isu-isu yang lebih kita patut ambil tahu, yang kita perlu ketengahkan, yang lagi boleh bawa manfaat kepada kita lah. Setakat pasal artis je, tak yalah kita nak risau sangat apa semua kan. Kalau ia pun bukan salah Datuk Hatan ke, mungkin salah Awani ke, ataupun mungkin bukan salah Awani ke, salah Datuk Hatan ke, apa yang jadi perbezaan dalam hidup kita? Tak ada benda pun. Still gaji tak naik, macam tu lah. Dia tak bawa efek pun dalam kehidupan kita. Jadi nasihat aku personal lah, nak terima tak nak terima ikut suka hati korang. Kita jadilah netizen yang matang sikit. Kalau isu ni setakat kita hangatkan 1-2 hari dah lah. Janganlah sampai seminggu. Sebab banyak lagi berita-berita yang lagi penting. Jadi itu je aku punya pendapat dan pengalaman, dan aku dah share juga pandangan daripada seorang pembaca berita yang famous jugalah, tapi aku tak boleh cerita lah siapa. Yang moga-moga aku harap dapat bagi pencerahan sikit lah. Situasi ni sepatutnya macam mana yang terjadi. Sebab ada orang yang cakap, ini live tiba-tiba call kan. Sebenarnya itu yang terjadi. Kalau sekiranya siapa-siapa di call dan juga dia akan keluar secara live dekat TV maupun dekat radio. Jadi kalau korang suka dengan video aku ni, korang bolehlah share. Dan sekiranya kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Mungkin korang nak tips-tips ke, mungkin korang juga akan di-interview ke. Sekarang ni kan ramai je kan, tiba-tiba radio ke TV ke kontak nak keluar secara live. Okay, so dia akan call lebih awal, dia akan bagi brief sikit, lepas tu baru dia akan minta korang punya clearance untuk keluarkan korang secara live dekat TV ataupun radio. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah apa-apa pun kita ambil iktibar lah dengan apa yang terjadi. Yang tak baik kita buang, yang baik kita ambil. Dan semoga kita dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Minum banyak air, sekarang ni suhu panas. Okey, aku pun dah rasa ni panas dia ni. Kita jagalah keselamatan dan kesihatan keluarga kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Berikanlah masa untukku. Yeah.